Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mendoakan saudara-saudari sekeluarga sentiasa berada di dalam kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi dari sebarang wabak dan penyakit. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam. Semoga kita semua dapat sama-sama berlomba untuk membuat kebaikan dan memperolehi segala kebaikan terdapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saudara, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Parti Keadilan Rakyat. Sesungguhnya saya berbangga kerana parti yang ditubuhkan atas dokongan rakyat bawahan ini mampu bertahan hingga ke hari ini. Parti ini bukanlah lahir dari dulang emas dalam istana. Sebaliknya lahir di jalanan berbekalkan semangat reformasi yang tinggi. Sokongan anda yang terus setia merupakan tonggak utama kepada keuntuhan perjuangan ini. Terima kasih kerana terus setia bersama perjuangan ini. Ingin saya tegaskan di sini bahawa kita berada di landasan yang betul dalam mengangkat martabat rakyat melalui agenda reformasi. Saudara, saya menyertai gerakan reformasi sejak dari awal lagi. Berbagai kenangan baik dan manis telah saya lalui. Masa hujung minggu saya habiskan untuk berhimpun dan mendengar ceramah. Setiap kali saya berhimpun di dataran Merdeka, pasti akan ditangkap dan dibawa ke balai polis. Anak-anak saya juga masih kecil ketika itu dan tidak mengerti apa-apa tentang perjuangan reformasi ini. Menyertai perhimpunan dan piket itu sudah sebati dalam hidup saya. Kerana merupakan aktivis pekerja sehingga saya digelar Raja Piket. Bergelombang dengan hal pekerja yang mendekatkan lagi diri saya kepada rakyat. Terbawah untuk melihat sendiri kesusahan mereka. Pernah suatu ketika saya memegang jawatan sebagai pemangku Presiden NTUC, iaitu Kongres Persatuan Pekerja Malaysia. Saudara, pada tahun 2008, saya telah diamanahkan oleh saudara Anwar Ibrahim dan Kak Wan untuk bertanding di Kuala Langat. Sebuah kawasan yang didominasi oleh Barisan Nasional dengan majoriti lebih daripada 20,000 undi. Ketika itu tiada siapa yang berani untuk bertanding di kawasan Kuala Langat. Jika tidak kalah, pasti akan hilang deposit. Saya hadir di Kuala Langat dengan berbekalkan amanah dari saudara Anwar Ibrahim dan Kak Wan dalam semangat juang yang tinggi. Alhamdulillah, Allah telah menghadirkan kegembiraan buat kita. Saya berjaya menewaskan Barisan Nasional dengan majoriti 989 undi ketika itu. Pada pilihan raya umum yang ke-13, saya kembali dipilih untuk terus kekal mewakili rakyat Kuala Langat dengan sekali lagi menewaskan Barisan Nasional dengan majoriti 5,358 undi. Ini membuktikan bahawa keadilan semakin diterima di kawasan luar bandar dan akhirnya Kuala Langat menjadi kerusi rebutan dan akhirnya kini dikhianati. Pilihan raya umum ke-14, dengan berat hati saya terpaksa meninggalkan Kuala Langat apabila amanahkan oleh bertanding di Kapar yang menyaksikan pertembungan 5 penjuru. Saya berjaya menewaskan 4 calon lain dari Parti Islam Malaysia PAS, Barisan Nasional, Parti Rakyat Malaysia dan calon bebas. Melangkah ke Dewan Rakyat, saya mengambil pendekatan untuk mengangkat isu pekerja selain dari isu di kawasan. Berbagai pencapaian sepanjang perjuangan di Dewan Rakyat antaranya penambahan hari cuti bersalin sekarang ini telah dipindah dalam akta kerja yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Meringankan beban kerja pentadbiran di kalangan guru yang data murid-murid telah pun ditarik balik atas amanah yang diberikan pada tambahan kerja guru.
dan gaji minimum serta banyak lagi. Perkara besar yang saya sangat tidak boleh lupakan adalah cadangan saya untuk menyediakan program alternatif sebagai inisiatif kepada golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan itu diterima oleh kerajaan. Pada tahun 2017, saya telah dipanggil Perdana Menteri ketika itu untuk membincangkan perkara ini secara khusus dan akhirnya skim insurans pekerja dibahaskan dan diluluskan di Dewan Rakyat. Pandemik COVID-19 telah membuktikan bahawa betapa pentingnya skim insurans pekerja ini dalam membantu golongan pekerja yang hilang mata pencarian. Saudara, pasca pengkhianatan melalui langkah Sheraton, rakyat di luar sana, rakyat masih dagakan maklumat dan informasi alternatif atau mengetahui apa sebenarnya yang berlaku terhadap landscape politik negara. Rakyat perlukan berita yang betul tanpa dimanipulasi oleh mana-mana pihak. Oleh itu, saya telah mengambil inisiatif sendiri untuk mewujudkan studio dahsyat dengan membawa program Borak Dahsyat yang merupakan program bual bicara politik dalam isu rakyat dengan mempamerkan panelis yang merintas parti politik, dan keduanya adalah program Borak Femini yang membawa topik penghidupan dan isu semasa dalam menampilkan dan membawa sudut pandangan serta dialektika dari kaum wanita. Alhamdulillah, sambutan di luar sana sangat menggalakkan. Saudara, masih banyak yang perlu saya perjuangkan. Masih terlalu kecil penyertaan saya dalam perjuangan reformasi ini. Saya menginsafi pengorbanan dan jasa baik para reformis terdahulu yang telah pergi meninggalkan kita. Saya juga menghargai semangat dan daya juang reformis yang masih kekal untuk menyemarakkan obor reformasi. Saya mengalukan semangat baru dari anak muda yang memilih untuk menyertai perjuangan ini. Saya juga meraihkan kecekalan wanita yang terus kuat dalam menyuburkan semangat perjuangan reformasi ini. Saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada isteri, anak-anak, para pegawai, teman-teman dan semuanya atas sokongan yang diberikan oleh mereka selama saya menyandang jawatan ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP dalam tempoh 2 penggal kebelakangan ini. Saya juga menyusun 10 jari memohon ribuan ampun dan maaf yang seikhlasnya atas kekhilafan serta kelemahan yang datang dari saya sendiri. Jika ada sedikit perkara baik yang pernah saya lakukan, simpanlah di dalam memori sebagai satu kenangan untuk kita semua. Saudara, berbekalkan pandangan, dokongan serta pesanan dari semua pihak, pada hari ini iaitu 4 April 2022, bersamaan 2 Ramadan 1443 Hijrah, dan juga merupakan hari ulang tahun keadilan yang ke-23. Maka saya, Abdullah Sani bin Abdul Hamid, ingin mengumumkan seperti berikut. Saya telah membuat keputusan untuk tidak lagi mempertahankan kedudukan saya sebagai ahli Majlis Kepimpinan Pusat, yakni MPP. Kedua, sebaliknya untuk turut sama dalam menyuburkan proses demokrasi dan persaingan kekeluargaan di dalam parti. Saya menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden pada pemilihan keadilan 2022. Saudara, saya menginsafi bahawa perjuangan reformasi ini masih belum tertegak dengan sepenuhnya. Walaupun kita pernah memenangi pilihan raya dan menawal Putrajaya dan kemudian dikhianati oleh orang yang selama ini dilihat sebagai pendokong perjuangan ini. Peristiwa langkah Sheraton mengajak kita untuk lebih mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Saudara, marilah mengatur kekuatan untuk bekerja dalam satu pasukan, mewujudkan satu kesatuan keadilan yang utuh dan mampu menggoyah keegoan dan kesombongan kerajaan hari ini. Ingin saya berpesan kepada semua, walau kita tidak senada, kita harus selagu. Walau kita tidak sama, kita harus bersama-sama.
Ayuh berkukuh langkah sederap bersama ke arah reform Malaysia yang sebenar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala